yakin guru-guru mencuba sebaik yang boleh. Bagaimana untuk melaksanakannya. Sebab saya banyak dengar sama ada kes-kes daripada sekolah ataupun yang dilaksanakan oleh PTD ataupun dilaksanakan oleh negeri-negeri tertentu yang berkongsi dalam kalangan sekolah-sekolahnya. Bagaimana mereka melaksanakan pendekatan tertentu seperti mereka melaksanakan project-based learning. Melalui pembelajaran berasaskan projek ini, pelbagai perkara boleh dimasukkan bukan sahaja dari segi subjek matter ataupun konten pembelajaran itu, tetapi cara mereka berfikir, mereka bentuk untuk melaksanakan sesuatu projek itu, bagaimana mereka menggunakan aspek fizikalnya, dan jika projek itu juga memasukkan elemen-elemen lain seperti kerohaniannya, maka kita masih boleh melihat dan juga menggalakkan perkembangan secara holistik. Sekolah ini perlu dimasyarakatkan, iaitu bagaimana kita membawa pihak luar, terutamanya komuniti, pihak swasta untuk membantu dalam pendidikan anak-anak ini. So, I came out with a project which is called project-based learning, dan saya cuba terapkan elemen bagaimana kita nak memberikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga sikap yang sesuai untuk mendepani cabaran abad ke-21 dan juga industri revolusi 4.0. Dan kita bermesyuarat, kita berbincang dan kita mempunyai komitmen passion yang sama, iaitu untuk memastikan kemenjadian anak murid secara holistik. Dan daripada situ kita bincang, kita fikirkan bagaimana kita nak bawa komuniti untuk bersama-sama dalam memastikan bahawa pembelajaran abad ke-21 selaras dengan kehendak dunia masa kini dapat diterapkan dalam diri anak-anak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamarul Arifin Ishak, Guru Besar SK Seri Saujana. Mengapa itu PBL? PBL merupakan program merintis yang telah kami laksanakan pada tahun 2020. Program ini melibatkan semua pihak, pihak sekolah, ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Program ini adalah untuk mewujudkan murid yang boleh menyelesaikan masalah secara inovatif dan praktikal. Fokus utama pelaksanaan projek based learning di SK Seri Saujana secara khususnya dan amnya kepada sekolah-sekolah di sekitar Kuala Lumpur ini adalah untuk pembangunan bakat murid secara holistik ataupun menyeluruh dalam segala bidang. Selain itu, pelaksanaan PBL ini adalah untuk meningkatkan lagi kerjasama di antara ibu bapa iaitu PIBG, komuniti dan sektor swasta. Program ini bermula pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini kami memfokuskan pembangunan bakat murid dan juga untuk melibatkan ibu bapa, pihak komuniti dan juga pihak swasta. Dan untuk itu, kami telah membuat satu bentuk
jalinan dan jaringan bersama dengan Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Pudu bersama dengan mentor utama kami iaitu pihak Multimedia University. Pada tahun ini, Saujana Got Talent telah melibatkan 6 kluster utama iaitu kluster STEM, multimedia, keusahawanan, seni pentas, seni visual dan juga e-sport. Jadi pada tahun 2020 ini PBL, PIBKS ini telah dianjakkan lagi dalam satu sentuhan ataupun dalam anjakan yang lebih baik supaya dapat memberikan fokus yang lebih berkesan. Jadi dalam fokus ini kita telah membuat beberapa kluster iaitu di antaranya kluster STEM, kluster seni pentas, kluster keusahawanan dan juga e-sport serta multimedia dan seni visual. Kluster-kluster ini telah diimplementkan, telah dijalankan di SK Sri Saujana yang merupakan sebagai sekolah rintis bagi PBIBKS PBL #2.0 ini. Jadi ini adalah satu perkara yang jadikan sebagai impak yang lebih tinggi kepada project based learning. Jadi seperti mana kita sedia maklum, pada 18 Mac 2020 negara kita telah dilanda iaitu pandemik COVID-19 dan ini telah menjadi satu cabaran dan satu kekangan kepada pihak SK Sri Saujana untuk menjalankan PIBKS #PBL at sekolah ini dengan lebih berkesan. Namun dengan mentor yang kami ada iaitu MMU Mentorship, kami telah membuat satu rundingan di mana kami telah membuat satu penjajaran program semula di mana penjajaran program ini lebih berasaskan kepada pembelajaran digital dan juga pembelajaran teradun di mana digital learning dan juga blended learning ini menjadi satu faktor utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi di bawah pembelaksanaan ini kami lebih menjurus kepada keseluruhannya dalam pendigitalan. Jadi ini menjadi satu program yang sangat menarik dan memberikan kemahiran dan impak yang lebih tinggi kepada murid-murid kerana dalam era perintah kawalan ini juga telah kita perlu laksanakan semuanya pembelajaran ini di atas talian, pembelajaran di rumah dan sebagainya. Jadi dalam proses ePBL ini kami sebenarnya bergerak secara kolaboratif. Kami bergerak di setiap kluster ini dengan penuh berkesan. Secara lazimnya yang kita dapat lihat di sini, setiap kluster itu membantu-membantu. Di mana dalam penghasilan R&D untuk STEM, kita telah menghasilkan beberapa produk dan pembudayaan STEM itu dijalankan. Dalam proses itu juga kita telah menghubungkaitkan secara komprehensif di bawah kluster multimedia dan juga kluster keusahawanan untuk menjadikan dia lebih baik dan lebih berkesan. Jadi secara tak langsung apa yang saya boleh katakan di sini, pembudayaan project based learning ini kita bukan sahaja kepada bentuk fizikal tetapi dia boleh juga dalam bentuk pembelajaran digital kerana inilah membawa kesan yang lebih berkesan kepada murid-murid kita bagi melahirkan murid-murid yang kebolehpasarannya tinggi pada masa akan datang. Bila kami mendapat tugasan ni untuk menjalankan project based learning di sekolah dengan murid-murid, perkara pertama sekali yang saya buat ni adalah saya bertemu dulu dengan pihak pentadbir, berbincang semula, kita kenal pasti apa skop projek yang kita nak buat, kita bincang tentang kesediaan sekolah, kesediaan murid, kesesuaian murid, nak pilih murid daripada dia punya minat, kita kena kenal pasti dahululah. Kemudian daripada situ kita bentuk satu pasukan, kita pilih daripada kalangan guru-guru pula untuk bentuk satu tim dan dalam tim tu kita bincang lagi untuk dapatkan idea-idea projek yang macam mana yang sesuai untuk kita jalankan bersama murid. Kemudian selepas tu baru kita mula berbincang untuk pilih beberapa orang murid, sekumpulan kecil murid lah daripada sekolah. Okey, dan barulah kita berbincang pula dengan kumpulan murid-murid tadi. Daripada situ kita sebenarnya bukan PBL ni bukan hanya satu aktiviti yang hanya guru atau pentadbir sahaja yang bagi idea, murid buat. Bukan. Kita lebih kepada kita bincang juga dengan murid, kita tanya apa minat dia, projek yang dia minat untuk dia jalankan. Kemudian dia perlu tahu masalah yang dia nak selesaikan daripada projek tu
dan kaitannya dengan komuniti setempat. Jadi bukan hanya satu projek yang dia nak buat suka-suka, dia mesti berasaskan daripada satu masalah yang dia ingin selesaikan, masalah dalam lingkup yang kehidupan seharian yang sebenar. Daripada situ kita kembangkan dia menjadi satu projek yang dia boleh laksanakan di sekolah. Selepas kita bincang, kita dah decide apa yang perlu dilaksanakan dari aspek guru-guru. Okey, tim murid pula dipilih. Selepas kami memilih murid, persoalan berkenaan dengan projek tersebut dilaksanakan oleh murid itu sendiri. Kita beri peluang untuk mereka berfikir tentang apa masalah yang berlaku di sekitar mereka, and then berdasarkan masalah tu mereka murid-murid tu sendiri pilih topik ataupun tajuk yang lebih environmental friendly. And then selepas kita beri peluang, murid tu perlu memilih tajuk. Kemudian berdasarkan tajuk yang dipilih itu, mereka juga perlu menyatakan apa sebenarnya yang dapat diselesaikan. Okey, so murid di sini diberi peluang untuk berfikir secara lebih kritis, and then murid-murid tersebut juga berbincang. Okay, berbincang, dan kemudian selepas mereka membentangkan kepada guru-guru, kita membuat keputusan. So di sini kita memilih projek ni sebab projek ni dapat membantu murid-murid tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang terbuang. Murid-murid dapat membantu memproses dan membuat sesuatu yang baru, yang juga dapat secara tidak langsung dapat melibatkan semua murid tersebut, mereka yang ada di sekitar mereka, tak kiralah dari rumah atau di sekolah atau komuniti secara menyeluruh. Kemudian berdasarkan apa yang dilaksanakan, murid bertindak sendiri dengan bimbingan guru-guru. Murid berbincang, kemudian mereka menyediakan langkah yang sepatutnya, apa yang perlu buat, perancangan, dan seterusnya mereka menyediakan baja kompos menggunakan bahan sisa yang terbuang. And then cara untuk mengumpul, cara untuk mendapatkan bahan berkenaan, murid perlu berfikir sendiri tanpa melibatkan kos yang tinggi. Jadi di sini kerjasama antara murid tersebut dan sikap murid itu sendiri, tanggungjawab sebagai murid dan juga sebagai komuniti sekeliling. Okey, perkara ini dipertimbangkan. Kemudian perjalanan progres ni dilaksanakan berdasarkan perancangan yang sepatutnya. Harapan kami adalah dengan pengetahuan dan pengalaman yang murid-murid dapat sepanjang program PBL STEM yang pemprosesan baja, sayur-sayuran dan buah-buahan, mereka dapat mengaplikasi dan membudayakan program ini di rumah dan juga bersama-sama komuniti. Bukan terhenti di sekolah sahaja, tetapi mereka dapat berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan yang lain dan juga dengan komuniti supaya dapat menjalankan program ini secara berterusan. Baik, di sini saya ingin menunjukkan tempat STEM SK Sri Sarjana. Maknanya ini adalah tempat murid-murid kami membuat kerja yang berkaitan dengan proses STEM. Baik, ini adalah peralatan yang murid-murid guna. Bila mereka siap guna atau sebelum guna, mereka simpan kat sinilah. Baik, kat belakang sana adalah sayur ataupun tumbuh-tumbuhan yang murid guna, murid tanam, dan sama ada menggunakan baja kompos ataupun tidak. Di akhir sekali, murid akan dapat lihatlah perbezaan tumbuhan yang menggunakan baja atau tidak, macam mana perbezaan dia.
Sebagai ibu bapa, bagi projek PBL ni, kami adalah sebagai pemangkin kepada anak-anak kami untuk menjalankan projek-projek yang mereka lakukan. Jadi peranan kami adalah untuk enabler dari segi sama ada kewangan ataupun daripada segi memberi peralatan untuk mereka menjalankan projek PBL ini. So daripada situ kita memberi semangat dan juga motivasi kepada mereka supaya boleh meneruskan projek PBL yang mereka akan lakukan di sekolah. Dan juga kita sebagai ibu bapa juga perlu juga membantu pihak sekolah bagi menjayakan projek PBL ini. Sebagai ibu bapa, kami memberi galakan dan dorongan kepada anak-anak kami yang mana setiap projek yang dah dilakukan di sekolah akan disambung ataupun dibuat secara praktikal bersama ibu bapa di rumah. Pendapat saya, program STEM ini telah meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan kita semula. Anak-anak telah dapat mempelajari teknik dan konsep kita semula bahan organik untuk dijadikan produk berguna dan dapat dimanfaatkan. Terima kasih dan tahniah kepada Sekolah Kebangsaan Sri Saujana, guru-guru dan para ibu bapa yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan membantu dalam menjayakan projek STEM ini. Program STEM adalah satu program yang sangat bagus. Dia memberi peluang kepada para pelajar untuk mengaplikasikan konsep STEM itu sendiri di dalam dunia yang sebenar, melangkaui apa yang mereka pelajari di dalam kelas. From my observation, I noticed that Jayden actually has become more focused in the project as it becomes more hands-on, and furthermore, it gives them the opportunity for them to do a group discussion, and with that, it creates team play, which actually help to build up his character, and I hope that this project-based learning will carry on for some time. We are at the front liners of multimedia education. Kita telah lakukan pelbagai jenis pendekatan ataupun kaedah inovatif dalam bentuk pembelajaran, dan ianya sesuatu yang sangat boleh diterima oleh masyarakat. Jadi kita perlulah memastikan bahawa kita sentiasa mendampingi masyarakat supaya masyarakat lebih tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita boleh sumbangkan. Jadi hanya dengan itu, inovasi sosial dapat dilakukan oleh universiti. Dan Universiti Multimedia sebagai universiti swasta yang pertama mempunyai karakteristik ini daripada segi pendidikan itu sendiri dan juga daripada kumpulan sokongan. Kumpulan sokongan ni amat penting kerana ia membezakan pendidikan yang hanya berteraskan kepada kelas. Jadi bila kita ada industry base, kita ada memang on-site, ia memberi flavor yang berlainan. Saya sangat sungguh bertuah kerana mendapat sokongan dan juga idea daripada Multimedia University. Saya sangat berterima kasih kepada Puan Natalia yang telah memberikan saya semangat dan juga idea bagaimana kita nak mengorak langkah bagi memastikan hasrat yang murni ini dapat dicapai.